Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Disebutkan fadil tuan pengurusi Surau Al-Jawhar dan juga timbalannya, ahli-ahli jawatan kuasa Surau Al-Jawhar, tuan-tuan haji dan juga puan-puan hajah, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, abang-abang dan juga kakak-kakak sekalian yang saya doakan, mudah-mudahan diberkati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan rahmatnya dan juga keberkatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada mendapat ujian yang kita tidak mampu, ya, kerana ujian yang kita tidak mampu ini kadang-kadang akan memberikan tekanan untuk kita, ya. Sebab itu kita selalu berdoa, dan Allah Ta'ala mengajarkan kita doa supaya kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita dihindari daripada ujian kita yang tidak mampu, iaitu Rabbana la tuhammilna, Tuhan kami, jangan kamu bebani kami kepada perkara yang kami tidak mampu, ya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, ya. Doa kepada Allah Ta'ala supaya kita tidak dibebani dengan ujian yang tidak mampu, kan. Tiba-tiba dapat arahan pergi Palestin, kan, tak mampu, kan, perang ke sana, tak mampu, maknanya tak layak, bukan tak layak, tak mampulah, kan. Mungkin faktor tak ada latihan, dia kena ada latihan nak pergi jadi tentera ni. Sebagai tentera Palestin ni, dia ada latihan dia. Kalau terus-terus diantar aja, kita akan gugur sebelum masanya, akan layu sebelum mekar, kan. Ibarat bunga yang tidak akan kena matahari, layu. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok antara syarat-syarat nak jadi tentera Brigade Al-Qasim Palestin, itu salah satu daripada mesti hafal Al-Quran. Okey, hafal Al-Quran. Saya kira ramai yang hafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, dia tidak pernah tinggal sembahyang malam. Sembahyang malam dia mesti tahajud. Yang ketiga, dia mesti tidak pernah tinggal sembahyang berjemaah. Yang ketiga, dan yang keempat, dia mesti mempunyai fizikal yang sehat. Itulah. Kalau setakat tapi fizikal tak sehat, nanti bebankan kawan yang lain, kan. Dengan bawa senjata, minta tolong bawakan senjata. Kejap lagi berhenti-berhenti, garu belakang, gatal, ya. Nak jadi tentera tapi garu badannya dan gatal belakangnya, kan. Jadi susah, ya. Kemudian mendapat keredaan kedua ibu bapa. Kalau mak dia tak benarkan, mak dia cakap tak payah pergi nak, ya, maknanya tidak boleh dibenarkan. Kemudian seterusnya syarat untuk jadi macam, tapi kita tengok pada hari ini dah macam bukan kerana ada syarat macam itu, dah macam semua warga negara Palestin dah macam fardu ain lah. Tak kira yang hafal Quran ke, yang tak hafal Quran ke, mereka semua terpaksa berjuang dan berjihad. Saya ingatlah, ya, sekarang dah bukan lagi Al-Qassam, tak Al-Qassam lah. Sekarang saya ingat tak kira Fatah ataupun Hamas, semua memang dah kena berjuang untuk mempertahankan negara mereka masing-masing lah, ya, kerana semua negara telah beralah, ya. Negara Mesir sendiri pun, Egypt yang dulu pun menyokong Palestin, sekarang pun tuan-tuan tengok pun negara itu pun menyokong Amerika. Payahlah, ya, kerana Egypt ini adalah tempat di mana munculnya gerakan-gerakan Ikhwanul Muslimin
yang pada ketika dulu dipimpin oleh Hasan Al-Banna, ya, yang mana merupakan para mujahid dan juga mujahidah yang ternama. Tapi sekarang ni mereka, pendirian presiden mereka sendiri pun sudah menyokong Israel, sedangkan Palestin sangat bergantung harapan kepada Mesir. Satu-satunya negara yang paling diharapkan adalah Mesir, tapi itu pun tunduk. Adalah sebab tu mungkin mereka bantu banyak kan. Jadi walau bagaimanapun tuan-tuan, mari kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kekuatan untuk kita sama-sama berdoa dengan mulut ataupun dengan memanjatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, antaranya kita banyakkan dengan mendoakan kunut nazilah. Ya. Kunut nazilah ni antaranya menyebut tentang supaya orang-orang yang memusuhi Allah ini dimusnahkan. Allahumma ya mujriya sahab, Allahumma ya munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan kitab, wa ya mujriya sahab, ya Allah Tuhan yang memperjalankan awan-awan, wa ya hazimal ahzab, yang memusnahkan parti-parti di dalam peperangan Al-Ahzab, ihzimhum, musnahkan mereka, yakni orang-orang Yahudi, wansurna alaihim, dan menangkan kami ke atas mereka. Ya. Maknanya kita minta pada Allah Ta'ala supaya musnahkan orang Yahudi yang namanya Zionis lah. Ya. Zionis ni kira murtad. Dia orang Yahudi ni tak semuanya jahat. Orang Yahudi ni ada yang baik. Yang baik ni yang ortodok, itu yang baik lah. Yang murtad ni yang Zionis, yang mana mereka ni memusnahkan Palestin. Manakala Yahudi yang baik ni, yang ortodok ni, dia tak suka peperangan pun. Malahan dia menyokong negara Islam, menyokong pembinaan negara Palestin oleh orang Islam. Itu orang Yahudi ortodok. Zionis ni yang jahat, Zionis. Jadi tak semua Yahudi ni jahat. Sebab Yahudi pun manusia juga kan. Dia tak boleh pukul rata lah kan, tak boleh pukul rata. Walau bagaimanapun kita sebagai umat yang beragama, kita mesti ada rasa terdetik, perasaan simpati dan juga kasihan kepada rakan-rakan kita yang saya kira kita nak tengok pun tak tergamak, mata kita tak tergamak melihat bagaimana mereka dibunuh. Sebelum mereka dibunuh ni, mereka disuruh tulis nama mereka. Budak-budak ni tuan-tuan disuruh tulis nama dekat lengan. Dekat lengan tu disuruh tulis nama. Bayangkan budak kecil tulis nama. Nama kat lengan Abdul Halim kan. Budak kecil umur 8 tahun, 9 tahun bagi pen marker disuruh lengan. Lepas tu dia tembak. Bayangkan dia tembak, lepas tu dia mati. Biar nanti keluarga mereka akan pungut. Maknanya sampai begitu sekali kekejaman orang-orang Yahudi. Ya. Ini kali yang teruk lah. Ini kali yang paling teruk lah tuan-tuan. Sejak dulu pun teruk, tapi ini kali yang paling teruk sekali. Ya. Yang paling teruk, yang amat sangat. Ya, amat sangat. Sebab itu kita sentiasa memanjatkan kesyukuran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang Yahudi ni memang layak pun disebut al-maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim, iaitu bukan orang yang kamu murkai. Ulama, salah satu ulama namanya Syekh Jalaluddin menyebut dalam kitabnya, menyatakan antara sebab apa Yahudi ni dimurkai, dia ada dua perkara. Satu daripadanya kerana mereka bangsa yang pembunuh Nabi, bangsa yang pembunuh Nabi pun dibunuh. Selain daripada Nabi Zakaria, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa, banyak lagi nabi-nabi lain yang mereka telah bunuh. Satu riwayat menyebut satu suku kaum Bani Quraizah. Bani Quraizah ni dia pernah bunuh dalam satu hari 41 orang Nabi. Tuan-tuan tahu Nabi dan Rasul ada 124,000 orang. Bukannya 124 orang, 124,000 orang. Ramai itu. Dan sebahagian besarnya adalah berbangsa Yahudi. Jadi tak mustahil kalau dalam satu masa tu dibunuh
Nabi ni ada sampai 41 orang. Jadi kumpulkan nabi-nabi kan. Dia nabi berbeza dengan rasul. Nabi dia hanya menyambung syiar nabi atau rasul sebelumnya. Dan dia lebih tinggi sikit lah berbanding wali nabi ni. Tapi rasul ni dia kena bergerak di lapangan dan menyampaikan dakwah baru. Maknanya dakwah baru ni maknanya dia akan memansuhkan dakwah yang sebelumnya dengan menggantikan dakwah baru. Sebagaimana contoh tengok Nabi Isa pun Bani Israel, Nabi Musa pun Bani Israel, tapi Nabi Isa punya ajaran dia memasukkan ajaran dalam ajaran Nabi Musa kan. Sebab itu Rasul itu dia hebat lah, dia lebih tinggi lah dia punya standardnya berbanding dengan Nabi ya. Yang pertama tadi kerana orang Yahudi dia pembunuh para Nabi. Dan yang kedua kerana orang Yahudi ini sikapnya adalah bangsa yang akan membatalkan perjanjian-perjanjian damai. Dia satu bangsa yang akan melanggar perjanjian damai dengan siapa-siapa pun, hatta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, wala taqtulu anfusakum wa tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tanzurun. Dalam Al-Quran menyebut dengan kerana kamu telah membunuh orang-orang lain dan kamu mengusir mereka-mereka yang duduk di sekitar kamu dalam keadaan kamu melihatnya. Maknanya tentang bagaimana orang-orang Yahudi telah melanggar perjanjian. Fabima naqdihim, dengan apa yang mereka telah batalkan perjanjian. Fabima naqdihim misakihim, dengan apa yang telah mereka batalkan perjanjian-perjanjian mereka. Ini sifat mereka yang banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Salah satu yang terbesar di dalam kisah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah ada satu suku kaum namanya suku kaum Bani Nadir, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam halau mereka daripada Madinah kerana mereka turut serta di dalam mengepung Nabi di dalam peperangan Al-Ahzab. Ataupun peperangan Al-Ahzab ini dikenali juga sebagai peperangan Khandak kerana dia melibatkan pembinaan peparit-peparit yang berada di sekitar kota Madinah pada ketika itu. Yang mana disyorkan oleh seorang sahabat yang mulia namanya Salman Al-Farisi, seorang yang berbangsa Iran. Dia asalnya Kristian, Salman ni. Kemudian dia lari daripada negara dia lari, kemudian dia rasa macam tak sedap, tak sedap hati, asyik termimpi je, mimpi jumpa azan aja Salman ni. Akhirnya dia jalan-jalan, dalam perjalanan dia pergi jumpa Nabi ni banyak ranjau lah. Dia pernah kena tahan, pernah kena jadikan hamba. Kerana jalan-jalan ditahan, dia lari dia menjadi hamba, kemudian dia bekerja dengan orang lain, akhirnya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarak yang cukup panjang lah ya. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi saya cerita sikitlah tentang Yahudi tadi tu ya. Jadi cuba hari ini saya nak sambung sedikit tentang bagaimana manusia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, tuan-tuan ya. Maknanya tentang manusia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, antaranya manusia disebut dengan beberapa perkara yang perlu kita tahu. Antaranya manusia disebut dengan sifat manusia yang mudah lemah dan mudah terpedaya. Kita cerita sikit lah tentang manusia dalam kitab karangan Syekh Dr. Muhammad Faisal Ash'ari dalam kitabnya Mengenal Manusia dari Perspektif Al-Quran. Yang pertama sekali, antara kelemahan manusia yang disebut oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran adalah manusia mudah terpedaya. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu berlaku durhaka kepada Tuhanmu yang maha pemurah? Ini dia, terpedaya, ya? Kita mudah terpedaya. Sebab itu tuan-tuan, Syekh Syed Qutb dalam kitabnya Fi Zilalil Quran ada menyebut tentang manusia ni sentiasa lupa dengan tujuan asal. Kerana manusia ni bila lupa tujuan asal, maka dia mudah terpedaya dengan wang ringgit, ya, dengan harta yang banyak. Saya nak kaitkan cerita dengan bagaimana orang-orang Yahudi, selain daripada mereka merampas harta tanah orang Palestin, mereka juga memperdayakan orang-orang Palestin ini dengan menjual tanah, supaya menjual tanah kepada mereka. Kan? Kadang orang-orang bukan Islam ni atau orang Yahudi ni, dia pandai, dia memperdayakan orang-orang orang-orang Palestin ni, dan harganya yang mungkin baik, ataupun sebelum itu mereka membina hubungan dulu, macam orang bukan Islam lah, di kawasan-kawasan di satu tempat, kan. Kadang kita pun tengok, kadang-kadang di perkampungan orang Melayu tiba-tiba ada tulis signboard offer ikan dalam akuarium, kan. Nanti dia baik, nanti dia tengok, mau jual tanah kah? Jual sama saya lah. Contohlah. Dia mungkin dia punya, ini saya cerita sajalah, tak betul tak tidak lah. Kadang-kadang dia jual dia jual ikan dalam akuarium, tapi dalam masa sama dia pun mencari juga tanah ke rumah-rumah. Kalau tidak, kenapa tiba-tiba dia boleh letak signboard besar-besar kat rumah kawasan orang Melayu, jual ekor ikan dalam akuarium. Dia jual ikan perhiasan. Saya tengok kenapa ada orang buat letak signboard besar-besar, syarikat ikan perhiasan ikan ahong. Saya ingat dekat Dalam Patah tu saya tengok, kan. Kawasan Melayu tu, kenapa dia jual ikan perhiasan kat situ, kan. Saya macam perhati, mungkin nanti orang dia mungkin jual ikan, lama-lama nanti dia cari mau jual tanah ke, awak ada duit ke, ambil pinjam duit, lama-lama macam Yahudi lah juga, kan. Saya anggapkan macam itu je, tuan-tuan. Sebab dia ada duit, dia tak ada duit, dia orang kita ada tanah, jadi mungkin dia tengok siapa yang susah dibantu, itu cara dia. Itu pada perasaan saya lah, kan. Sebab tu macam itulah andaian orang-orang Yahudi, ya. Sebab proses itu sangat lama untuk mereka merampas, bermula pada tahun 1947, tuan-tuan. Dalam rentetan sejarah, ketika dalam sejarah dia ceritakan tentang mereka ni pernah bangsa yang dihalau. Perancis pernah halau dia, Sweden pernah halau dia, Itali pernah halau dia, Jerman apatah lagi, membunuh, dihalau, 30,000 orang digantung, 30,000 orang digantung, 5,000 orang dibakar hidup-hidup. Dia memang tak nak bela ikan parasit ni, kan. Manusia parasit ni tidak boleh dibela. Sebab dia pernah duduk dekat Jerman, jadi dia nampak Yahudi ni dia sangat dia macam parasit lah. Maknanya dibagi betis nak peha, macam tu lah lebih kurang. Macam tu, akhirnya dia buat macam tu. Di mana-mana pun, di Poland, di Norway, di semua negara Eropah, semua pernah duduk. Akhirnya dihalau semua, ya. Dan akhirnya mereka balik ke Palestin dengan menaiki kapal laut, dengan membuat satu signboard yang besar dengan kami dihalau daripada Jerman, tolonglah kami. Akhirnya dilayan dengan sangat baik oleh orang-orang Palestin, disambut dengan penuh kasih sayang, ya. Saya ingat kalau Israel tu, dia orang Yahudi ni, dia menegakkan agama Islam, masuk Islam tak ambil isu ni, kan. Isu dia sebab dia bukan Islam, kan. Kalau dia Islam, alhamdulillah lah. Maksudnya dia tidak Islam, lepas tu dia
membunuh orang-orang Palestin dan sebagainya. Sebab itu maknanya apa? Dia sentiasa mengambil peluang. Sebab tu Allah Ta'ala pesan kat kita tuan-tuan supaya jangan mudah terpedaya. Kita kaitkan dengan Al-Quran yang kita baca ini, dan Syed Qutb ada menjelaskan tentang sikap manusia yang mudah terpedaya dalam tafsirnya, tafsir Qurannya yang bernama Fi Zilalil Quran, iaitu manusia dengan iman yang kuat akan mampu menyedarkan manusia daripada terus lena dibuai nikmat dunia yang sementara. Iman juga berperanan dalam mengawal manusia. Sebab itu Palestin, Baitul Maqdis, Jerusalem itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala untuk orang Islam. Palestin dan juga Baitul Maqdis itu adalah amanah orang Islam. Sebab itu hanya orang Islam saja boleh menjaganya. Sebab itu tuan-tuan, ketika Palestin merampas Jerusalem, dekat sebelah Baitul Maqdis itu ada satu tembok yang disebut sebagai tembok ratapan. Tembok ratapan tu, tuan-tuan tahu apakah tempat tu? Tembok ratapan yang Yahudi merata itu adalah tempat di mana Nabi SAW menambat borak. Dengan borak itu dia terbang ke langit. Dekat itulah tempat Nabi berpijak kepada pelana borak dan Nabi terbang daripada Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Kan? Maknanya di situlah dulu di tempat itu dipanggil tempat namanya sempurna dengan nama borak tu. Kerana Nabi akan Mi'raj di situ. Tapi sekarang Yahudi dah ambil, ditukar kepada tembok ratapan. Dan sekarang ni orang-orang Yahudi mereka akan menunaikan haji di situ. Seluruh orang-orang Yahudi seluruh dunia akan datang ke situlah untuk menunaikan ibadah mereka. Tak kira lah Yahudi tu daripada mana datang, kan? Daripada India, daripada Malaysia tak ada kot. Mungkin ada, tak asal kan. Yahudi Malaysia mungkin ada, kan? Mungkin Yahudi Indonesia mungkin ada, tak tahulah kan. Pasal negara kita pun besar, Malaysia ni, Indonesia pun besar, kan? Kita pun tak tahu. Amerika kan, Yahudi Afrika, Yahudi India semua datang. Orang Cina Yahudi pun ada datang. Mereka ada juga orang Cina daripada keturunan Yahudi. Dulu tuan-tuan, masa Yahudi memanggil semua kaum-kaum Yahudi, ada satu Yahudi yang daripada negara China datang. Mereka menunjukkan salah silah, yang mana bapak ni dulu, datuk nenek moyang mereka adalah orang Yahudi. Dia datang, diterima sebab mereka ada bukti, walaupun mukanya pesek, dan akhirnya duduk di Israel. Maknanya ada juga Yahudi yang datanglah, maksudnya ada orang-orang Cina yang ngaku diri dia Yahudi, kan? Maknanya mungkin ada dah proses bertahun-tahun, akhirnya jadi pesek lah, begitulah. Jadi sebab itu kalau kita tengok tentang pentingnya kita supaya sentiasa beringat, dan Allah Ta'ala ingatkan kita, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kalian berlakunya derhaka kepada Tuhanmu yang maha pemurah. Memperdayakan. Jadi kita mudah terpedaya, dan Syed Qutb menyebut iman yang kuat akan berperanan dalam mengawal manusia daripada terpedaya dengan tipu daya dan helah syaitan dan siapa saja yang ingin merosakkan manusia dan menghasut manusia ke arah kebinasaan. Ini dia pentingnya kita sebagai umat Nabi SAW mengambil ayat-ayat Quran supaya kita tidak mudah terpedaya. Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala sebut manusia sebagai makhluk yang kadang-kadang mudah lalai, tuan-tuan, dan juga manusia yang mudah lemah, lalai dan juga mudah lemah. Dalam Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maksudnya surat Takasur ayat pertama, kamu
telah dilalaikan daripada mengerjakan amalan bakti oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak penak, pangkat dan pengaruh. Maknanya apabila manusia ini dia berlumba-lumba, kata Syed Qutb dalam tafsirnya fi Zilal Al-Quran menyatakan, manusia ini kalau dia berlumba-lumba, dia dua perkara saja berlumba-lumba ni yang dibenarkan. Satu, berlumba-lumba kerana belajar Al-Quran, ini dibenarkan. Yang kedua, berlumba-lumba sedekah. Siapa yang suka berlumba-lumba buat sedekah, dan siapa yang berlumba-lumba untuk belajar Al-Quran, ini yang dituntut di dalam Islam. Tapi kalau berlumba-lumba kerana untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, maka kita akan diberikan satu penyakit yang disebut penyakit lalai. Ini tuan-tuan, ini biasa kita akan compare tau. Tuan-tuan tengoklah ya, di warung-warung, ya warung-warung, saya nak tak maaf lah, sekarang warung ni dia memang sedap masakannya. Tiba-tiba lah lebih-lebih lagi kalau warung yang dia punya dapur dia kat depan kan, dapur dekat depan. Bila dapur dekat depan, dia terikat dengan perjanjian dengan tuan kan. Bila orang ramai, orang biasa datang maghrib, kena kawasan tu kawasan orang datang maghrib. Nak tak nak dia kena masak. Kalau tidak masak nanti dia apa ni tak ada yang ganti. Kalau tak dimasak nanti orang tak datang. Nak tak nak dia terpaksa masak. Akhirnya maghrib dia tertinggal. Setiap kali maghrib dia tak sembahyang maghrib. Saya dulu pernah ada pengalaman lah, kerja di macam food court tu, maknanya tempat yang ramai orang. Tapi saya masa tu kerja bahagian pembersihan, jadi saya boleh sembahyang lah kan. Jadi saya boleh solat, boleh duduk, boleh relax, boleh ngeteh kan. Semestinya duduk relax, cari minum air, order air kan. Jadi kita boleh minum, kat situ pekerja boleh minum sesuka hati. Nak makan cikong boleh, teh tarik boleh. Jadi pada waktu itu tuan-tuan, ibu-ibu, bapa yang saya muliakan, saya tengok rakan saya yang gaji dia besar lah. Memang tukang masak tu gaji dia besar. Macam saya bersihan itu yang gaji dia boleh lah kan. Tapi yang tukang masak ni gaji sampai 200 kan, mesti 1 jam lah kan. Tapi memang dia pandai betul, pasal dia memang kepala dah, memang kepala masak ya. Tapi sembahyang maghrib saya tengok dia orangnya bagus. Orangnya kalau tanya dia memang kita orang Johor, darjah khas memang pangkat 1. Memang orangnya bagus. Cerita dia memang kalau mana-mana memang songkok dia tak tinggal. Songkok dia tak tinggal. Tapi itulah, bila time maghrib dia tak sembahyang, tapi dia akan qada lah nanti waktu isyak. Tapi pada saya, kalaulah kerana dunia kita qada, maka betapa murahnya kita terhadap agama. Maksudnya sampai dia boleh kaitkan kita qada ni hanya terlupa saja. Dalam Islam ni yang dibenarkan qada ni hanya terlupa dan juga tertidur, ataupun yang ketiga terpaksa. Itu saja ya, terpaksa kerana nyawa. Contohlah qada ya, terpaksa kerana nyawa ya. Contohnya tengah-tengah sembahyang, tuan-tuan nampak ular masuk dalam seluar kan, ular masuk dalam seluar kan. Apalagi larilah kita tengah sembahyang, bukan setakat ular dalam seluar, kucing pun kita lari kan. Kucing, monyet ke masuk seluar ke, ataupun kita tengah solat, tiba-tiba kita nampak depan kita tu ada budak kecil main wayar kan. Kita sembahyang kat sini, tiba-tiba budak kecil, anak siapa tak main wayar tempat yang ada karen tu. Kita pun kebetulan budak tu kita noja kat sini, kita tahu tempat yang tu kawasan karen, takut budak tu short nanti kan. Kita betul batalkan. Lalu bila terbatal, bangun habis asar ataupun habis maghrib, maksudnya qada, terpaksa yang melibatkan nyawa ya. Ataupun tengah sembahyang ada rakan kita yang jatuh ya. Dalam Islam ni sebenarnya kalau kita sembahyang ada rakan kita kena serangan jantung, kita jangan biarkan dia seolah macam kita ni khusyuk kan. Kita kena bangun, ada seseorang yang bangun lah. Maksudnya jangan imam lah. Imam dia nak handle kat depan kan. Maksudnya katakan sebelah ni kan,
yang sebelah dah jatuh kelepak tu, kita yang ingat ni cepat-cepat dah terus kena tahan. Itu boleh kita membatalkan, maksudnya sebab nyawa, ya, mungkin pakcik tu, abang tu dia kena serangan jantung, ataupun dia mungkin ialah sesak nafas apa dan sebagainya, maka kita boleh batalkan kerana nyawa. Bukan kita biarkan dia meninggal, nanti CCTV tunjukkan ada gambar mati husnul khatimah. Nanti orang akan netizen dia akan komen lah, kenapa sebelah kanan kiri tu buat tak tahu je, seolah-olah macam dia tak faham fiqah tu. Ada setengah orang bila dia tak faham fiqah ni macam itulah tuan-tuan, seolah-olah macam bila kita semayang ni kita boleh tinggal semua, seolah-olah macam tak boleh lari, tak boleh selamatkan nyawa, serah dia. Tidak, maknanya kalau bab-bab yang melibatkan nyawa dia kena lari, kena larikan diri. Ada orang, ada kereta nak laru, lari. Ada nak orang nak motor nak langgar kita ke, bayar tepi jalan, dia ada langgar, kena lari, kena lompat apa sebagainya. Itu maksudnya begitulah, ya. Maka kat sini fiqh tu kena faham, namanya fiqhul ibadah. Dalam bab-bab tertentu boleh, tu boleh, ya, maknanya terpaksa, ya. Terpaksa. Tapi mana kalau dalam bab-bab yang melibatkan harta, maka tidak dibenarkan, ya. Tidak dibenarkan. Maksudnya Allah Ta'ala pesan dekat kita, manusia ni akan dilalaikan kalau dia mengejar harta. Kalau dia layan sangat anak dan penak dia, cucu dia sangat layan, dia boleh jadi lalai nanti, ya. Asyik layan anak dia je, kan. Anak je layan, jom pergi jalan, ya. Ayah anak-anak pergi joget ke apa, kan, kita layan dia, kan. Anak-anak pergi ajak bapak dia pergi atuk ke, pergi di atuk layan, kan. Akhirnya atuk tu lalai, kan. Boleh, ya. Anak-anak yang lalai, kan, maksudnya kerana anak-anak kita jadi lalai. Kita sayangkan anak sangat, akhirnya kita lupa, ya, tentang tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maksudnya anak tu kita sanggup biarkan anak kita hidup dalam maksiat, contohnya lah, ya, anak kita cakap, ya, nanti majlis kahwin kita tak pakai tudung. Kita tak apa, demi anak aku benarkan. Ya, nanti kalau kita kahwin, kita nak kita nak panggil penari belet, penari daripada Arab yang bogel tu, belet ada, kan. Kan tuan-tuan tengok, dia temanya Arab, lalu dipanggil balet, Ratu Gelik Arab. Di Kuala Lumpur itu hari, kan. Dia orangnya agama, tapi dia mungkin tersalah order, yang dipanggilnya Ratu Gelik. Dah Ratu Gelik tu boleh dengan keadaan separuh bugil, dah orang terpelongor, kan. Dipanggil betul-betul orang daripada Syria, kan. Kan, dengan keadaannya yang membuka aurat dan sebagainya, kan, digambarkan dalam majlis YouTube situ. Maksudnya salah kalah dengan anak, kalah dengan anak, ada setengahnya kalah dengan anak. Bila kalah dengan anak ni, ayahnya dia pun lupa tanggungjawab dia sebagai seorang anak, atau mak dia pun kalah dengan anak dia, ataupun kita kalah dengan pangkat, kejar pangkat, maka menjadikan kita lalai, kejarkan pangkat, akhirnya kita ikut saja ketua kita, apa kita buat, lalai, tinggal sembahyang, maghrib ikut dalam perarakan, contohlah, ikut di dalam seminar, duduk di sama-sama, ya. Ada setengah macam itulah, di bos dia Cina, kan. Duduk dekat kedai makan dengan bos dia, tak sembahyang, tak apa, ya. Nak jaga dapat pangkat, bos dia pengarah, dia timbalan pengarah. Mana tinggi? Pengarah lah tinggi, kan. Kata pengarah komisi ko macam aku nak letakkan jawatan ni, last dia tinggalkan sekali. Dan juga pengaruh, demi pengaruh dia terpaksa ikut. Nak mempengaruhi golongan muda, dia pun sama-sama jadi muda, kan. Nak mempengaruhi golongan dadah, akhirnya isap dadah, kan. Dia pun isap dadah sekali, padahal dah tak pernah isap dadah, kan. Nak join, nak pengaruhi budak yang sembang, dia pun sama-sama isap rokok, alas batuk-batuk, sakit. Itulah contohlah, ya. Maksudnya nak dapatkan pengaruh, akhirnya dia terpaksa buat perkara-perkara yang bukan-bukan. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan
Syed Qutb menasihati kita, menyebut manusia ini bersifat lalai kerana asyik keseronokan dunia sehingga mengabaikan perkara yang sepatutnya dilakukan. Jadi lalai ini menyebabkan dia terabai pada perkara yang sepatutnya dilakukan di dunia ini agar dia tidak merana di akhirat. Jadi nak dikatakan kepada kita bahawasanya kalau manusia ini dia mengabaikan perkara yang sepatutnya dilakukan, maka dia akan terlibat dengan kelalaian. Jadi kalau kita buat perkara yang sepatutnya, tinggalkan perkara yang sepatutnya, maka kita akan dihinggapi penyakit lalai, kata Syed Qutb dalam menafsirkan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kita akan dihinggapi penyakit lalai belum kerana kita takasur, niat nak dapat banyak, Tapi mungkin bagi mereka yang nak bayar duit rumah, itu mungkin terpaksa lah juga kan. Ini dia ada dua keadaan kan, ibu-ibu, bapa-bapa. Mungkin bagi bapa-bapa yang dah tak ada bayar rumah, tak ada masalah lah kan. Tapi bagi macam contoh macam orang-orang muda ni, memang kadang-kadang terpaksa lah. Pagi dan petang kerja. Dia mengejar bukan kerana dia nak minta banyak-banyak, mungkin kerana rumah dia pun mahal. Ada setengah orang tu kadang dia punya rumah dia tu dah down payment dia je 500,000 contohlah. Bulan-bulannya dia 250,000. Down payment je 500,000 pun belum dapat beli rumah kan. Contohlah dia beli rumah 1 juta kan. Down payment 500,000, dapat baki lagi ada 500,000 lagi. Bulan-bulan mungkin 300,000 3,000 ke 4,000. 4,000 tu nak mengejar kan. 4,000 duit rumah je. Belum makan lagi, kereta lagi, apa lagi, pagar lagi, insurans lagi, sekolah anak lagi. Nak tak nak dia kena kejarkan sebulan itu mungkin 20 hingga 30,000 kan. Kan. Barulah dia dapat hidup tenang. Tapi walau bagaimanapun, kalau dia tidak tinggalkan sembahyang dan hubungan dengan Allah Ta'ala, maka insya-Allah dia tetap jadi orang yang taat. Sebab itu kata Sayyidina Ali rahimakumullah menyebut, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, man arada kilahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa nakkan dunia, hendaklah dia ada ilmu. Barang siapa nakkan akhirat, hendaklah dia ada ilmu. Barang siapa yang nak keduanya pun dia hendak kena ada ilmu, Okey, kita masuk lagi seterusnya tuan-tuan, ibu-ibu, bapa yang saya muliakan, iaitu yang ketiga, manusia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan sikap yang mudah berlebih-lebihan. Manusia mudah berlebih-lebihan. Dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza massal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu dhurra marra ka'an lam yad'una ila dhurra massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Apabila manusia disentuh dengan durra, satu perkara yang mudarat, da'ana li jambi, manusia akan berdoa dalam keadaan duduk baring. Jambi ni baring, au qa'idan, dalam keadaan dia duduk, au qa'iman, dalam keadaan dia berdiri. Falamma kashafna anhu durra, apabila kami, yakni Allah Ta'ala, menyingkap kepadanya masalah tadi, marra ka'allam yad'una ila durra massahu, seolah-olah dia lupa tentang doanya yang dia berharap tadi, dalam keadaan dia berlalu saja. Ini yang berlaku di dalam masyarakat manusia sebahagian besar. Contoh macam saya lah, contoh kan, bila kita susah, contohnya saya doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, macam mana ni,
aku ni susah ni ya Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala buka saya punya masalah. Saya pun terlupa ngutuk-ngutuk orang contohlah, kacau-kacau orang, suka ngusik-ngusik, seolah macam tak bersyukur. Padahal tadi saya bersyukur pada Allah Ta'ala, ya Allah, kalau aku dapat lepas masalah aku hari ini, aku akan buat baik dengan orang lain, contoh. Tapi saya akhirnya tidak menjadi orang baik, makin menjadi-jadi dia punya nakalnya. Itu seolah-olah macam tadi itulah, ya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam ayat surah Yunus ayat 12 menyebut, kazalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Demikianlah Allah Ta'ala jadikan indah kepada orang-orang yang melampau tentang apa yang mereka lakukan. Ini dia. Sebab itulah manusia sifatnya disebut oleh Allah Ta'ala, iza massal insanu durra. Kalau kita ni dihimpit dengan apa-apa saja problem, ketakutan, kita akan doa dengan Allah Ta'ala dengan cakap macam-macam. Sebab itulah ibu-ibu, bapa-bapa yang saya muliakan, kadang-kadang saya ni dulu pernah jadi pelawat hospital kan. Saya jumpa dengan pakcik-pakcik, ada dua pakcik-pakcik dan dalam keadaan ni, satu memang pakcik tu memang ahli masjid. Katakanlah saya jumpa pakcik tu jemaah masjid tertentulah. Kadang-kadang saya ceramah, saya kenal pakcik tu kan. Saya, Haji, oh ni orang kampung Melayu, jemaah masjid kampung Melayu contohlah, atau jemaah masjid Pasir Pelangi contohlah, atau jemaah masjid Al-Jawahar contohlah. Contoh cakap, itulah Ustaz, Allah Ta'ala nak bagi rehat sikit, kan, rindu dengan masjid, kan. Di nada ni lain, kita pun cakap tak apalah Haji ni pun dah selalu pergi masjid, mungkin hari ni sakit, tapi percayalah, kalau kita dah biasa pergi masjid, kita punya sembahyang ni walaupun sendiri, tapi kita tak dapat sembahyang ke masjid, pahala kita dah macam orang sembahyang kat masjid, kan. Sebab kita tak dapat ke masjid bukan kerana kita sengaja tak nak pergi, kita tak dapat pergi ke masjid kerana kita memang dihalang oleh perasaan sakit. Tapi kalau orang yang memang datang pergi masjid dia malas, itu biasanya memang tak dapat pahala jemaah lah, ya. Sebab dia memang malas ke masjid. Satu lagi saya pernah jumpa dengan satu pakcik ini, tuan-tuan, bapa-bapa yang saya muliakan, yang dia memang tak pernah pergi masjid. Tapi dia bila sakit, dia cakap macam-macam lah. Dia pun cakap, saya ni nak, kadang dia panggil nak kan, saya ni nak, nanti kalau sihat nak ke masjid. Masa sakit, masa sihat dulu tak ke masjid, jarang sembahyang pun dia pun cakap juga kadang-kadang kan, jarang nak ke mana-mana. Nampak dia, kalau dia bila dia duduk teringin nanti nak sembahyang ke masjid, masa sihat dulu pakcik lupa nak ke masjid, malas nak ke masjid. Beza, ya. Beza rintihan orang yang tak pernah ke masjid dengan orang yang ke masjid. Itu maksudnya lah, ya. Jadi kalau orang yang tidak pernah ke masjid ini, contohnya dia sehat, dia takkan ke masjid juga pun sebenarnya, ya. Tidak pernah ke masjid juga pun, sebab dia sengaja nak menyedapkan hati, menyedapkan hati orang. Sebab itu pentingnya manusia ini sentiasa beringat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut manusia ini suka berlebih-lebihan. Kalau bercakap suka berlebih-lebihan, padahal dia tidak buat pun. Ni, ya. Sebab itu ada setengah orang ni, apabila dia suka berjanji yang bukan-bukan. Nanti bila suka dia hilanglah janji dia, kan. Dia ada 3 perkara ni, tuan-tuan, kita dilarang. Satu, jangan jangan berbelanja ketika lapar. Kita akan beli belanja banyak nanti. Yang kedua, jangan berjanji ketika suka. Yang ketiga, jangan menghukum ketika marah. Sebab tu hakim tak boleh marah ketika dia menghukum, nanti jadi lain. Sebab tu orang perempuan ni tak sesuai jadi hakim, kan. Nanti dia marah, nanti dia double kan, tak pasal-pasal dia double. Contohlah kan. Sebab tu hakim biasanya lelaki kan, lebih-lebih hakim syar'i ni lelaki.
Ya, walaupun hakim juga ada di kalangan perempuan, mungkin di negeri lain ada yang perempuan ni, macam di Selangor ada hakim perempuan kan. Tapi biasanya hakim tu kena lelaki lah, supaya hakim ni dia kuat, dia faham. Sebab tu pepatah menyebut jangan berjanji ketika gembira. Sebab tu orang pengantin baru ni kalau kita interview, saya dulu kadang-kadang kan pernah interview orang lah, masa kerja agama pernah kerja interview, tanya dia nanti gurau-gurau ni nanti kahwin ni interview kat mana, apa ni, honeymoon kat mana, wah semua tak jauh-jauh, tak ngaku dekat-dekat, jauh, Francisco, San Francisco, wah kan. Cuba dia tanya, betul ke pergi San Francisco kan, entah pergi Yasin, restoran Yasin kan, restoran Yasin dekat pejabat agama tu, restoran Yasin kan, kan. Ataupun tanta bila ditanya pergi Cameron Highland, okey lah, Cameron boleh percaya. Tapi kadang tak agak-agak tu Jepun lah, mintanya Itali lah kan. Maknanya dia gembira lah. Saya nak bawa isteri saya. Contoh cuba tengok orang-orang yang dapat hadiah besar-besar tu. Dapat hadiah 1 juta kan. Saya nak menaikkan umrah lah. Cuba tanya lepas tu, betul ke dia pergi umrah? Kalau pergi alhamdulillah lah. Tapi kadang-kadang bila gembira ni macam-macam kita nak buat kan. Sebab tu ada setengah orang bila dia dapat kerja ke apa, kadang-kadang anak-anak ni kan, kadang dia boleh dapat kerja ni, dia akan cakap macam-macam dengan bapak dia, kerana bapak dia tunggu je kan. Kerana tentunya anak-anak tuan-tuan yang lepas ijazah dapat kerja, nanti ayah kita akan belikan ayah ni lah, kita ajak ayah pergi umrah, bapak dia tunggu ya anakku ni, kata nak ajak pergi umrah kan. Ingat ibu pun sama, kadang-kadang ingat seorang anak ni kadang berjanji, seorang janji, bapak dia bukan tak boleh pergi, tapi dia nak rasa nak dengar anak dia tunaikan janji je sebenarnya kan. Itu bukan main janji, macam-macam janji tu. Sebab tu kalau tengah gembira jangan berjanji. Dan yang ketiga, pepatah lah tadi, jangan belanja ketika lapar. Bulan Ramadan puasa ni untuk budak-budak lah kan. Kalau dulu tuan-tuan kadang-kadang belanja pukul 3 pagi dah, 3 pagi pula, 3 petang tu dah belanja dah kan, dah beli air dulu kan. Kalau dulu beli jambu, dapat jambu bawa balik jambu pasal nak bawa buka kan, kan. Tapi akhirnya yang dimakan tu makanan mak dan ayah juga yang dibuat, yang itu yang dibeli-beli tepi jalan tu saya tak dimakan sebab dah tak sedap, warnanya mungkin dah layu dan sebagainya. Jadi saya kira itulah sebahagian dari perkara yang boleh kita kongsikan pada kitab yang bertajuk Mengenal Manusia dari Perspektif Al-Quran. Dia ada kitab bahasa Arab dia, Ma'ariful Insan min Nahiyatil Quran. Jadi saya dah. Jadi saya kira cukuplah sampai sini tuan-tuan. InsyaAllah kita akan bertemu di lain kesempatan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.